Tajuk kumpulan saya ialah keperluan beragama. Pada lazimnya, keperluan beragama bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa gaib, di mana agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkait. Seterusnya, perkataan agama berasal daripada bahasa Arab iaitu al-din. Ini kerana dapat dikesan melalui fenomena seperti perlakuan, sikap, perayaan dan sebagainya. Di samping itu, kepercayaan pula merupakan masyarakat yang mempercayai sesuatu perkara. Tambahan pula, kita meminta perlindungan daripada Tuhan atas sesuatu perkara atau benda. Menceritakan tentang latar belakang agama Islam. Dari segi bahasa, Islam bermaksud perkataan arah yang bererti berserah, tunduk dan patuh kepada Allah. Manakala dari segi istilah pula bermaksud mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu patuh, tunduk dan jujur hati kepadanya serta beriman dengan ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam juga merupakan agama yang syumul iaitu menyeluruh dan sempurna. Islam merupakan agama yang mudah dan tidak membebankan umat serta memberi kelonggaran kepada umatnya dalam beribadah. Agama Islam mengamalkan kepercayaan kepada Allah dan Nabi sebagai Rasul dan menekan umat Islam untuk berpegang teguh kepada dua perkara. Yang pertama, rukun iman dan yang kedua, rukun Islam. Perayaan yang disambut oleh agama Islam ialah seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Awal Muharram, Maulidur Rasul, Hari Ashura dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Akan menceritakan latar belakang agama Kristian. Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia. Kira-kiranya 2.1 bilion penganut. Kristian adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan. Selain itu, agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi dan agama ini digelar sebuah agama usulan Abraham. Di samping itu, penganut Kristian mengikuti ajaran Jersutri iaitu Ibrani, Yeshua, Jersu dikenali dengan panggilan Al-Masih. Agama Kristian mempunyai pelbagai agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang adat resam yang wujud dalam Kristianiti. Ada 3 aliran yang terutama telah dibentuk selama 2000 tahun dahulu iaitu Katolik, Roma, Ortodoks, Protestan. Tambahan pula, agama Kristian mempunyai perayaan iaitu Christmas dan Jumaat Agung. Ialah latar belakang agama Hindu. Hindu ialah satu agama atau falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Kitab utama agama ini ialah Veda yang dibagikan kepada 4 kitab utama iaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda dan Atharva. Agama Hindu juga merupakan agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak dapat mengenal pasti pengasas-pengasasnya atau di mana wujudnya agama tersebut atau bandar suci yang utama masih lagi menjadi tanda soal. Penyembahan Hindu yang dikenali puja biasanya berlaku di mandi atau kuil. Penganut Hindu meminati banyak hari cuti dan perayaan yang suci. Sekiranya antaranya Diwali iaitu perayaan cahaya, Navaratri iaitu perayaan kesuburan dan penuaian, Holi iaitu perayaan musim bunga, Krishna Jamashtami iaitu penghormatan untuk ulang tahun Krisha, Pasca Bandhan iaitu perayaan ikatan antara abang dan kakak yang terakhir Mahasiswa atau festival besar siswa. Seterusnya ialah mereka yang menukar agama lain boleh dihina oleh keluarganya dan masyarakat India. Ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang agama Sikh. Okey. Agama Sikh ini merupakan agama yang berasal daripada India Utara, yang mana ia diasaskan pada abad ke-15 dengan ajaran dan kehidupan daripada Guru Nanak, yang mana Guru Nanak ini merupakan pengasas kepada agama Sikh ini. Guru Nanak dilahirkan pada tahun 1499, yang mana ia dilahirkan di kawasan Punjab, India. Selain itu, agama Sikh ni juga merupakan agama yang kelima terbesar di dunia dengan lebih daripada 23 juta penganut di dalam agama tersebut. Selain itu,
Awalnya agama Sing ini berkembang ialah ia bermula di kawasan Sultanpur, di mana ia berhampiran dengan Amritsar di wilayah Punjab India. Sampailah sekarang yang mana hampir seluruh dunia mengetahui dan tahu tentang agama Sing ini. Saya ingin mengkongsikan sedikit pengenalan tentang agama Buddha. Yang pertama, agama Buddha merupakan agama yang terawal sampai di alam Melayu dan dapat dibuktikan dengan adanya candi-candi Buddha di Lembah Bujang. Walau bagaimanapun, setelah kedatangan Islam, kebanyakan masyarakat Melayu telah memeluk Islam. Yang kedua, Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha. Beliau juga merupakan seorang putera raja, anak kanda Sudadana. Yang ketiga, kebanyakan masyarakat Cina beragama Buddha dan masyarakat Thai yang tinggal di Kelantan, Perlis, Kedah juga merupakan beragama Buddha. Untuk pengetahuan semua, agama Buddha di Malaysia merupakan agama kedua terbesar selepas agama Islam. Yang keempat, menggunakan bahasa Pali dan kitab Tripitaka sebagai kitab suci dan merupakan bahasa kesusasteraan dalam keluarga dan pertama kali di Sri Lanka. Yang kelima, terdapat 3 aliran dalam agama Buddha. Yang pertama Theravada, kedua Mahayana, ketiga Vajrayana. Yang keenam Theravada, iaitu matlamat utama ialah pencapaian tahap nirvana melalui 8 jalan kemuliaan atau jalan kebenaran. Yang ketujuh, aliran kedua Mahayana yang termasuk tradisi Tanah Tulen, Zen Buddhism Nichiren, banyak dijumpai di bahagian Asia Timur. Yang ke-8, aliran ketiga Vajrayana, sebuah ajaran yang berunsurkan Siddha India. Mungkin boleh lihat sungai satu aliran baru atau Buddhism Tibet. Yang ke-9, perayaan Buddha ialah Hari Wesak yang merupakan hari penting diraikan penganut agama Buddha. Sepertinya mereka akan mengunjungi kuil untuk bertafakur sambil menyumbangkan makanan kepada para sami. Sekian, terima kasih. Yang dapat kita perolehi ialah pandangan agama yang dihormati, di mana Islam bukan sahaja mudah, malah tidak menzalimi agama lain. Seterusnya, nilai toleransi dan bertolak ansur dipupukkan dalam kalangan masyarakat walaupun perbezaan agama. Di samping itu, wujudnya nilai kasih sayang antara satu sama lain dan sentiasa bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara. Akhir sekali, kita dapat menitik beratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat walaupun perbezaan agama serta mempelihara budaya dan agama masyarakat masing-masing. Kesimpulan yang terdapat dalam keperluan beragama ini ialah sentiasa menghormati setiap agama yang wujud di Malaysia maupun di luar negara. Selain itu, kita mestilah bersikap prihatin terhadap masyarakat lain dan bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Kita juga perlu berfikiran terbuka dan tidak menghina orang lain. Sekian, terima kasih.